Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang mengikuti channel saya ini. Saya harap anda mendapat manfaat daripada video-video saya yang sebelumnya. Okay. As usual, my topic will be on Christianity. Alright. So one thing that I want to ask, one thing I would like to talk about today is since I came out with a video, okay, regarding the common attacks that Christians often use against Muslims. I would like us to now be on the offense, and sekarang ni kita pusing pula, turn the tables upon them. Saya ingin memberikan poin-poin ataupun soalan-soalan yang kita boleh bertanyakan kepada orang Kristian pula, yang membuatkan atau akan membuatkan mereka berasa celaru, keliru, terpinga-pinga dan juga pening kepala. Ya. Jadi yang kita perlu tahu tentang agama Kristian ini ialah agama mereka tidak bersyariat. Ya, itu poin yang kita perlu faham. Ini saya sudah tekankan dalam video-video saya yang terdahulu, ya. Christianity is not a religion with laws, okay? Sebab itu mereka boleh hentam suka hati buat undang-undang, mengadaptasi undang-undang yang mereka berada di dalam sebuah negara. Contohnya, jika kita melihat kembali sejarah agama Kristian, or if we look back at the history of the Christians in the Roman Empire, alright, we will find that they assimilated themselves with the Roman pagans, right? Ini saya sudah ceritakan secara ringkas dalam video terdahulu, ya. So mereka boleh mengadaptasikan diri mereka dengan mudah kepada mana-mana negara atau amalan sesebuah negara. Okay, if they go to Africa, they will dress up like Africans and they will adopt the customs of the Africans. Katakanlah di Afrika itu mungkin ada sebuah puak atau kaum yang mempunyai budaya atau atur cara mereka sendiri, okay, berpakaian dengan cara sendiri. Contohnya, the Christian missionaries who enter those kind of places, they will adopt the culture of the said peoples, and they will dress up like them. They all masih lagi Kristian, tetapi mereka mengadaptasikan budaya dan bahasa kaum yang mereka cuba hendak masuk. That is why you see Christian missionaries coming in between us, okay, pretending to be, some of them even pretend to be Muslims, okay, in order to convert the Muslims or to apostatize the Muslims to Christianity. Okay, this is a common thing. It is everywhere, right? It is in Australia, it is in Europe, it is in America, it is in Southeast Asia. Okay, jangan tertipu dengan memikirkan bahawa walaupun negara kita Malaysia adalah sebuah negara Islam, okay, menegakkan Islam sebagai agama bukan agama rasmi tetapi agama persekutuan, okay, menurut artikel 3 perlembagaan, okay, perlembagaan persekutuan. Even though we have this article 3, okay, which clearly states Islam as the religion of the federation. Ingat, ya, ada perbezaan antara agama rasmi dan agama federasi, ya, atau agama persekutuan, ya. So there's a difference there. It's not official religion, but religion of the federation. Okay. Jadi maknanya Islam itu adalah satu kedudukan yang rasmi, atau Islam itu adalah agama persekutuan, bermakna bahawa Islam itu memang tak boleh pertikaikanlah kedudukannya. Even in spite of this, and the Christian missionaries know this full well, they still want to try and infiltrate this place, okay, because of Windows 1040, okay. They have this grand plan called Windows 1040, okay, untuk memutakkan seluruh Asia, okay, ataupun negara-negara kawasan yang berada dalam koordinat 1040, okay, to further their grand agenda, okay, of Christianizing the world. Alright, ini kita kena maklum, kita kena ambil tahu dan ambil maklum, ya. Okay, so I'm not going to talk about the missionaries today. My point today is to
give you questions, okay, to ask the Christians if they try to attack you, your faith, atau kita punya fahaman, kita punya akidah kita dalam Islam, okay, sekiranya mereka bertanya. Jadi kita pun boleh membalas balik, okay. We shouldn't be afraid of them. Okay. The first thing yang kita boleh tanya pasal kepada orang Kristian, saya bagi hanya sedikit saja ya. The first thing that we can ask them is about Trinity. Okay. Dalam video saya yang lepas, saya sudah menceritakan apakah itu Trinity. Trinity itu adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan tiga ini adalah bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Jadi kita boleh pressure them, kita boleh tanya mereka bertalu-talu mengenai Trinity. Okay. Jangan tertipu dengan perkataan-perkataan mereka yang mengatakan, Jesus itu sudah dimaktub sebagai Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Okay. Ada nubuat yang mengatakan bahawa Isa itu atau Jesus akan datang sebagai Tuhan. Ada mereka menggunakan ayat pertama dalam Genesis, okay, sebagai ataupun kitab Kejadian ya, sebagai asas untuk membenarkan Trinity juga. Jadi kita boleh pressure mereka, kita boleh tanya, kenapakah di dalam Bible anda tidak ada satu pun nabi atau rasul daripada Adam sehinggalah kepada Yesus atau Isa alaihissalam pernah menceritakan tentang Trinity. Okay, in spite of what you say about the Trinity, okay, in spite of you saying that there are evidences in the Bible kononnya about the Trinity, tak ada pula Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabi Sulaiman atau Nabi Daud pun menceritakan tentang Trinity. Okay, yang ada cumalah mereka menyeru kepada Allah yang Esa. Okay, paksa mereka atau suruh mereka tunjukkan di manakah kenyataan di dalam Bible di mana Ibrahim atau Musa atau Daud atau Sulaiman berkata we worship the Trinity. Okay, memang tidak ada. Lagi satu anda boleh pressure mereka ialah you ask them where in the Bible did Jesus say I am God, worship me. Kita nak ayat itu. Kita tak mau macam ayat macam circumstantial evidence atau kononnya people bowing down to Jesus ataupun people calling Jesus Lord and therefore Jesus itu adalah Tuhan. Sebab satu lagi yang kita kena faham ialah di dalam kitab ataupun dalam terjemahan Bible versi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, mereka menterjemahkan Lord, Lord ataupun Kurios di dalam bahasa Greek kepada Tuhan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Jadi perkataan Tuhan tu sebenarnya adalah salah. Kurios atau Lord dalam bahasa Inggeris should not be translated to Tuhan. Paling dekat pun ialah Tuan. So jika anda baca Bible bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang mengatakan Tuhan Jesus, memang ada terjemahan itu, Tuhan silalah apa-apa merujuk kepada Jesus, ketahuilah bahawa mereka menggunakan terjemahan yang salah. Kurios dalam Greek should be translated to Tuan. Tuan maknanya seorang pembesar, Lord lah, bukannya Tuhan. Tuhan dalam bahasa kita bermaksud seorang dewa atau seorang yang mempunyai kuasa ketuhanan lah. Jadi mereka menggunakan terjemahan yang salah. This is also a point you can use against them. Kita boleh bermain dengan bahasa Greek, dengan bahasa Ibrani, kerana orang Kristian ni tidak tahu dan tidak peduli atau ambil peduli tentang bahasa Hebrew atau Greek. Kita dalam so kalau untuk perjanjian lama kita merujuk kepada bahasa Hebrew atau Ibrani. Kalau perjanjian baru kita boleh merujuk kepada bahasa Greek atau bahasa Yunani. Ada pelbagai concordances atau kamus dalam bahasa Greek kepada bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu saya belum jumpa lagi lah. Tapi secara umumnya kita boleh menyerang mereka atau kita boleh mempersoalkan terjemahan-terjemahan mereka di dalam
Bible bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan contoh-contoh seperti ini. Dan kita boleh pressure them to tell us where in the Bible did Jesus ever call himself God. Okay? Jawapannya mudah aja untuk kita. Memang tak ada. Memang tak wujud dan memang tak akan wujud. Ya? Okay. Itu tentang Trinity. Okay? Secara umumnya lah. Okay. Poin saya yang kedua, kita boleh menekan mereka atau kita boleh bertanya soalan kepada mereka tentang kedudukan Isa alaihissalam itu sendiri. Okay, Jesus in Christianity. Okay, mereka mengatakan Jesus itu Tuhan. Okay, tetapi, okay, dalam satu ayat di dalam New Testament, Perjanjian Baru ataupun Gospels, okay, specifically the Gospels, ketika dalam satu sebab riwayat bagaimana Isa disalib itu ada 3 versi dan mereka bercanggah antara satu sama lain. Jadi tetapi dalam salah satu versi tersebut, apabila Isa alaihissalam diangkat ataupun dibawa kepada kayu salib dan hendak disalibkan, okey, Isa atau Jesus dikatakan berteriak. Dia berteriak di dalam bahasa Aramaik, bunyinya sebegini. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, saya ulang lagi sekali. Jesus alaihissalam atau dikatakan sebagai Yesus, apabila baginda hendak disalib atau kononnya itulah baginda yang disalib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Terjemahan dia, Oh God, God, why do you forsaken me? Okay, why have you forsaken me? Okay, Tuhan, Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Okey. Jadi kita sudah tahu mereka mempercayai bahawa Jesus itu Tuhan dan Jesus adalah penyelamat untuk mereka. Jadi kita bertanya macam ini kepada mereka. Tuhan kau ni, Tuhan anda ini berteriak Eli Eli lama sabachthani. Bermakna dia sedang dalam kesakitan dan ketakutan. Okey. Kamu kata dia itu Tuhan. Okey. Tidak mampukah seorang Tuhan atau seorang yang mempunyai kuasa Tuhan menyelamatkan dirinya sendiri? Ya, kenapa Tuhan perlu menyuruh kepada Tuhan untuk menyelamatkan diri? Kalau Tuhan pun kena menyeru untuk meminta kebebasan atau untuk meminta bantuan supaya menyelamatkan diri, sebab Eli Eli lama sabachthani, okay, God, oh God, why thou have forsaken me? Dia pun merasa takut dan berasa dalam keadaan yang sangat kemurungan, ya. Macam mana Tuhan kau ni atau Tuhan anda ini boleh menyelamatkan kita? Ya. Kalau Tuhan pun, yang Tuhan anda pun menjerit meminta bantuan pun atau basically dia kata God tak nak minta dia pun tak mampu nak selamatkan diri sendiri, tetapi kamu berdoa kepada Jesus supaya membantu anda. Jadi pada saya, ataupun we can say, pada saya tak masuk akal. Okay? So, inilah poin yang kita boleh gunakan. Okay? Eli, Eli, lama sabachthani. Okay? Satu lagi poin yang saya nak pakai ataupun kita boleh pakai ialah statement-statement Jesus sendiri. Okay? Contohnya ada satu doa yang dinamakan the Lord's Prayer. Okay. Jesus berdoa kepada Allah Bapa. Ya. Kalau Jesus itu Tuhan, 100% Tuhan dan 100% manusia, okay, seperti mana fahaman orang Kristian, kenapa Jesus berdoa pada Allah? Apa perlunya Jesus itu hendak berdoa? Dia adalah Tuhan. Dia boleh menggunakan apa kemahuannya sendiri. But in the Christian belief, their God prays to itself. Jadi Tuhan mereka ni ada penyakit skizo ke? Sebab setahu saya skizofrenia ajalah yang menyebabkan multiple personality disorder, ya. MPD, okay? Multiple personality disorder. Jadi Tuhan Kristian ini sebenarnya dia ada MPD, ya. Dia ada skizofrenia, okay? Sebab Tuhan pun berdoa kepada Tuhan ataupun Tuhan berdoa kepada Tuhan untuk mengabulkan doa Tuhan. Okay, the Lord's Prayer. Satu lagi kejadian berdoa adalah di semasa Jesus berada di Gethsemane, ya. Sebuah taman di Gethsemane ataupun taman Gethsemane.
pada malam sebelum baginda dikatakan telah ditangkap, okey, oleh askar-askar Rom, ya. Semasa di dalam taman tersebut, para pengikutnya boleh nampak air peluhnya menitik daripada muka, sebab Jesus berdoa agar Allah menyelamatkannya daripada kedujanaan kaum Yahudi yang hendak cuba membunuhnya. Okey. Jadi dalam riwayat itu, di dalam kitab Gospels, Jesus dikatakan berdoa hingga kan muka dia menitik-nitik peluh, dan juga dia berdoa dengan bersungguh-sungguh agar meminta agar Allah menyelamatkannya. So kita boleh tanya balik pada orang Kristian, ini Tuhan kamu berdoa ni dah kenapa? Kamu kata Jesus itu Tuhan. Patutnya Tuhan boleh menyelamatkan diri sendiri. Kenapa dia perlu berdoa kepada Tuhan? Okey? Dia sendiri adalah Tuhan, tetapi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Okey? Kejadian-kejadian ini dalam Lord's Prayer, okey, ataupun dalam kejadian di Taman Getsemani, ini semua membuktikan bahawa pada kita sebagai umat Islam, kita percaya Isa alaihissalam atau Yesus itu hanyalah seorang manusia. Okey? Dia adalah Rasul teragung yang terpilih oleh Allah, dan kita juga percaya bahawa dia adalah Al-Masih. Okey. Tetapi dia bukannya Tuhan, dia bukannya sebahagian daripada ketuhanan, dia bukannya 100% manusia dan juga pada masa yang sama juga Tuhan. Okey, tidak masuk akal, ya. Jadi itu poin saya ataupun poin kita yang kita boleh gunakan against the Christians. Alright. Ada banyak lagi ayat di dalam Bible sebenarnya, tetapi saya bagi 2 contoh ini saja dululah. Okay. So the third and final point, okay, that I want to share with you all today, okay, is the Bible itself. Okay. Kitab Bible ini, okay, seperti yang kebanyakan kita sudah maklum, ia merangkumi perjanjian lama dan perjanjian baru. Okay. Perjanjian baru adalah milik orang Yahudi, atau orang Yahudi mengimani perjanjian baru. Orang Yahudi mengimani perjanjian lama, okay, perjanjian lama, dan orang Kristen mengimani perjanjian baru. Okay. So, orang Yahudi tidak mempercayai perjanjian baru, dan orang Kristian kononnya lah mereka mengikuti perjanjian baru, perjanjian lama, tetapi mereka cuba untuk menidakkan hukum-hukum di dalam perjanjian lama. Okay. Another thing that we need to know about the Bible is the Bible has unknown authorship. Kita tidak tahu siapa yang menulis Bible. Okay. Bible mengambil masa yang cukup lama untuk ditulis. Okay. Jadi kita fokus kepada gereja-gereja, ya. Khusus pada permasalahan gereja. Okay. Kerana masalah ini tidak ada pada orang Yahudi lah, sebab mereka, perjanjian mereka, lama mereka berbeza daripada perjanjian lama versi Kristian. Okay. Orang Kristian ini, mereka ada pelbagai gereja. Okay. Ada Katolik, ada Protestan, ada Eastern Orthodox, ada Ethiopian. Okay. So, Bible canon yang mereka gunakan, okay, setiap gereja mempunyai jumlah buku-buku dalam Bible yang berbeza. Okay. Tidak seperti kita Islam, kalau kita Sunni pun atau Syiah pun atau apa-apa fahaman lain pun yang walaupun yang kita katakan sebagai sesat sekalipun, Quran kita tetap Quran yang sama. Yang berbeza mungkin adalah interpretasi, ya. Tetapi gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Ethiopian, gereja Eastern Orthodox, mereka mempunyai jumlah Bible atau buku-buku dalam Bible yang berbeza. Okay. Orang Katolik atau gereja Katolik ada 73 buah buku. Okay. Protestan ada 66. Ya. Ethiopia mempunyai buku yang jumlah yang paling banyak, iaitu 88. Jadi dalam soal ini kita boleh bertanyakan kepada orang Kristian,
Yang mana satukah Bible yang benar? Kita nak ikut gereja Katolik kah? Kita nak ikut gereja Protestan kah? Ataupun kita nak ikut gereja Ethiopia yang mempunyai buku-buku jumlah buku yang paling banyak di dalam Bible, iaitu 88. Mana satukah Bible yang benar? Mana satukah Bible yang diikuti oleh Yesus alaihissalam? Okey? Mereka tidak akan boleh menjawabnya. Okey. Jadi Bible ini pada kita sebagai manusia, kita percaya Bible ini adalah palsu, sudah dirosakkan oleh umat-umat yang terdahulu. Okay. Bagi Kristian, mereka percaya bahawa the Bible is inspired from God, not revealed. Ya. Itu satu lagi perbezaan antara kita dengan Kristian. Sebab Kristian mereka percaya bahawa Bible itu diilhamkan oleh Allah kepada para penulis mereka. Kita percaya bahawa Al-Quranul Karim diwahyukan, maknanya direct connection daripada Allah kepada Muhammad SAW. Orang Kristian, mereka tidak ada direct connection, mereka pakai perantara. Okay? Itu beza dia. Alright? Sebab itulah maka Bible ini banyak penuh dengan kecelaruan. Mereka tak boleh tentukan canon mana yang patut mereka ikuti. Sebab gereja Katolik berbeza dengan gereja Protestan dan juga berbeza dengan gereja Ethiopia. Ya. Eastern Orthodox mereka mengikut gereja Katolik, iaitu 73 buah buku. Jadi tidak ada masalah di situ. Okey. Jadi kita kena tanya, jadi apa yang kita boleh tanya pada orang Kristian ialah canon mana yang kita nak ikut ni? Kita nak ikut gereja Protestan atau Katolik atau Ethiopian. Okey? Jadi okey, terima kasih. Inilah sahaja yang saya boleh kongsikan untuk hari ini. Pendek sahaja, dah 22 minit. Jadi jika anda ada pertanyaan mengenai apa yang saya bercakap atau cakapkan pada hari ini, whatever I've said today, if you have any questions, as usual, please leave your comments. If you like this video, sila like. Okay. Jika anda belum melihat video-video saya dahulu, sila subscribe dan lihatlah video-video saya terdahulu. Dan jika anda sudah like dan subscribe dan lihat video-video yang terdahulu, saya harap anda teruskan bersama saya untuk video-video yang akan mendatang. Okey? Terima kasih dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.